Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam ruangan tanya Dr. Said. Okey. So, hari ni topik saya lebih kepada masalah yang memang menjadi orang kata masalah sejagat lah, iaitu tentang sakit jantung. Okey, kita tahu sakit jantung ni dia datang mengejut kadang-kadang, dan kadang-kadang kita tahulah pengaruh-pengaruh dia mungkin sebab ada kencing manis ataupun ada darah tinggi, kemudian gaya hidup yang tak dijaga dan sebagainya. Yang tu semua orang tahu. Tapi hari ni saya akan cerita tentang 13 banyak tu, 13 perkara yang mungkin anda tak jangka. 13 perkara ni mungkin anda tak jangka boleh mempengaruhi masalah ataupun kesihatan jantung. Okey. Right, sebab apa saya nak sentuh perkara ini? Sebab sakit jantung ataupun statistik sakit jantung di Malaysia ini semakin meningkat. Malaysia boleh. Right, semakin meningkat. So, kalau ikut kata daripada Ketua Perangkaan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, pada tahun 2018 terdapat kematian, bukan terdapatlah, berlaku kematian. Innalillah. Okey, wa innalillahi rajiun. Okey, seramai 18,267 orang disebabkan oleh sakit jantung. Dan ini sebenarnya 15.6% daripada kematian yang disahkan secara perubatan. Oleh doktor lah kan. Okay, right. Tetapi angka ini sebenarnya meningkat dengan kadar 35.3%. Tinggi tu, 35.3% dari perangkaan 2017 yang 2017 cuma 13,503 orang saja yang meninggal akibat sakit jantung yang disahkan secara perubatan. So, peningkatan boleh tahan 35% tu kan. Kalau dapat diskaun 35% kat kedai memang kita seronok. Tapi ni sakit jantung. Aduh. Okay. So, apa puncanya? Apa punca yang kita rasa-rasa tak jangka? Okey, 13 saya kata. Punca pertama ialah ni macam baca carta pula kan. Macam baca carta sakit jantung. Punca pertama yang kita tak sedar ialah disebabkan oleh bengkak gusi. Aduh, maksudnya kesihatan gusi ataupun sakit gusi ni, saya rasa ramai yang pernah lah kot mengalami bengkak gusi ni kan. Kalau bengkak tu kadang-kadang muka sengit-sengit kan. Bengkak macam tu. Bengkak gusi. Kita rasa alah setakat bengkak gusi ataupun kita panggil sebagai periodontal disease ni kan, mungkin setakat gusi sajalah. Tapi ramai tak tahu bengkak gusi ni sebenarnya boleh meningkatkan risiko sakit jantung sebanyak 20%. Wow, tinggi tu. Kenapa? Kerana mungkin benda ni tak begitu jelas, tapi antara hipotesis yang telah dibuat, bengkak gusi ni menyebabkan kuman tadi boleh masuk dalam aliran darah. So, dia menyebabkan keradangan kronik. Dan mungkin toksin-toksin yang dikeluarkan oleh kuman tadi boleh menyebabkan gumpalan darah. Dan ini seterusnya boleh bergerak dalam kita punya saluran darah. Dan bila sampai ke salur darah coronary, iaitu salur darah yang membekalkan darah ke jantung itu, dia pun tersumbat. So, ini boleh menyebabkan sakit jantung. Bukan tu saja tau. Bengkak gusi ni jangan main-main. Ingat, kita rasa bengkak gusi je lah yang problem. Pergi doktor gigi settle. Tapi sebenarnya bengkak gusi ni pun boleh meningkatkan risiko apa? Pneumonia. Kadang-kadang bakteria tu boleh berjangkit daripada atas tekak masuk pergi ke paru-paru. Dapat radang paru-paru. Kemudian ada kajian-kajian yang masih perlu diteruskan menunjukkan bahawa bengkak gusi juga ada kaitan dengan kanser. Aduh. Kanser, saya pun bila baca ni pelik juga.
Bagaimana bengkak gusi boleh menyebabkan kanser, dia kata situ, kanser buah pinggang, kanser pankreas dan kanser darah. Dan satu lagi juga boleh dikaitkan dengan masalah rheumatoid arthritis ataupun sejenis penyakit autoimun. Semua tu bengkak gusi. Kita ingat bengkak gusi setakat gusi. So, anda di luar sana sila jaga gusi anda betul-betul. Bukan suruh senyum, tapi saya suruh pastikan. Saya bagi 5 tips nak jaga gusi ni macam mana. Nombor 1, selepas makan jangan basuh mulut aja. Kumur. Selepas makan kumur. Nombor 2, pastikan gosok gigi. Semua orang gosok gigi. Tapi yang time wajib gosok gigi ialah sebelum tidur. Sangat-sangat penting. Dan selepas gosok gigi ataupun sebelum gosok gigi terpulang, kena guna floss tu yang benang tu kan, yang macam tu kan. Tu nak buang gumpalan-gumpalan benda yang tersangkut-sangkut dekat gusi tu. Dan sebelum tidur juga pastikan anda kumur. Gunakan apa, Listerine ke, ikut sukalah. Syarat kumur. Ini semua untuk menjaga orang kata kesihatan gigi. Tapi jangan lupa kena juga jumpa doktor gigi sekali-sekala. Taklah sekali-sekala, orang kata 6 bulan sekali, setahun sekali terpulang lah kan. Tapi penting, bengkak gusi boleh meningkatkan risiko sakit jantung sebanyak 20%. Itu carta yang pertama. Okey, saya baca carta yang kedua. Right. Faktor yang kedua yang boleh juga menyebabkan masalah sakit jantung yang anda mungkin tak perasan, dan saya simpati kepada grup-grup ni sebab dia tak boleh elak nak buat macam mana. Ialah mereka yang kerja shift. Kerja shift terutamanya melibatkan kerja waktu malam ni. Waktu malam ni geng saya jugalah. Maksudnya dulu saya sendiri pun kerja waktu malam. Maksudnya jururawat, orang yang terpaksa sekejap kerja malam, sekejap kerja petang, sekejap kerja pagi. Tapi doktor kalau zaman dulu memang teruk kerjanya. Kalau saya teringat waktu saya housemanship, doktor pelatih di Hospital Pulau Pinang dulu, kita masuk kerja sebelum pukul 6 lagi. Dah kena masuk kerja. Kalau hari tu on call, maksudnya kerja tu tak habis lah. Pukul 6 pagi hari tu masuk. Okay, baliknya pukul 6 petang esok. Boleh fikir macam mana punya kerja tu. Tapi yalah, itu kenangan silam. Yang memberi banyak pengajaran kepada saya, yang memberi banyak kepakaran dari sudut ialah houseman, belajar kedoktoran kan. Okey, fine. So saya tolak tepi itu. Tapi mereka yang kerja shift, ada kajian-kajian menunjukkan bahawa sehingga boleh meningkatkan risiko. Ada pula tulis gigi doktor cantik, terima kasih. Ada boleh meningkatkan risiko 40% masalah jantung. Ini sebabkan kajian daripada Western University di Canada menunjukkan ia boleh mengganggu kita punya circadian rhythm. So dalam badan kita ni ada satu rentak kita panggil circadian rhythm, ataupun hormon-hormon dan benda-benda tertentu ni dia akan dirembiskan mengikut jam-jam yang tertentu. So kalau kita ganggu jam-jam ni, dia jadi biol kat dalam ni. So ini mungkin meningkatkan internal stress dan sebagainya. Dan ada kajian menunjukkan bahawa apabila kita kerja shift malam, apabila circadian rhythm ni tergugat, dia akan mengakibatkan metabolisme gula dan triglyceride dalam badan kita ni pun berubah. Ini yang boleh menyebabkan mungkin masalah keradangan. Dan sorry to say, kawan yang kerja shift malam memang tak boleh nak elak kan. Macam mana tak kerja shift malam kan? Sebab kalau ke hospital, malam pun orang datang. Saya dulu kerja dekat ward ortopedik, ya Allah, pukul 2 pagi orang datang patah kaki, pukul 3 pagi orang datang patah patah tangan, pukul 4 pagi yang retak tengkorak. Memang tak berhenti masuk. Tapi itu macam saya katakan, itulah hakikatnya. Okey. So, mereka yang kerja shift ni, apa yang kita boleh nasihatkan untuk nak atasi sekurang-kurangnya risiko cardiovascular disease ini ataupun penyakit jantung, anda haruslah ambil langkah-langkah di sebalik. Macam kerja shift ni tak boleh elak kan. So langkah-langkah yang lain yang anda boleh cover sikit lah kan. Maksud gaya hidup sihat yang lain tu kena jaga.
Maksudnya kalau dah balik rumah tu, rehat sepenuhnya, elakkan stres, makan tu biar berjaga, elakkan makanan yang menyebabkan keradangan, senaman jangan lupa, berat badan jangan kan. So itu masalah 50% daripada rakyat Malaysia ni. 50% daripada rakyat Malaysia apa? Lebih berat badan ataupun obes. Aduh kan. Okey, itu tolak tepi dan kita tahu itu pun boleh meningkatkan risiko sakit jantung. Right, so itu carta kedua. Kemudian carta ketiga. Okey, apa faktor yang ketiga boleh menyebabkan sakit jantung ni? Yang kadang-kadang setengah orang dia hadapi tiap-tiap hari. Iaitu apa? Traffic jam. Aduh, traffic jam juga boleh menyebabkan stres. Dan sebenarnya ada kes yang bagi mereka yang mungkin ada masalah jantung sebelum ni, saya ada baca, ada kes kena traffic jam, stresnya mungkin tinggi sangat, atau kereta tak bergerak kot kan, pum, kena heart attack waktu traffic jam tu. So sebab tu penting waktu traffic jam yang menyebabkan stres. Kita tahu stres ini menyebabkan perembesan hormon tertentu yang sememangnya jika berlaku secara setiap hari akan menyebabkan kronik stres, dan ini sudah tentu akan menjejaskan masalah atau menjejaskan kesihatan jantung anda. So, pastikan kalau jam apa nak buat? Banyak orang buat macam-macam. Ada setengahnya yang menyanyi, yang dengar lagu yang relax-relax, yang dengar lagu yang dundang tu. Itu lagi stres nanti. Yang sentimental kan. Bayang-bayangkan yang indah. Macam itulah caranya. Dan ataupun setengah orang suka berzikir. Ini lagi bagus. Traffic jam ni kita dapat pahala. Apa salahnya kan? Okay. So itu pun boleh dijadikan satu amalan. Yang penting kita kena kawal stres sewaktu traffic jam. Okay. Right. Nombor 4, apa dia? Ini jangkitan kuman, tapi bukan di jantung, tapi di hati. Kuman apa? Hepatitis C. Hepatitis C. So, kuman hepatitis C ni, dia akan menyebabkan keradangan. Ini masalah. Kuman sekali dah dapat hepatitis C ni, dia tak akan keluar daripada badannya. Dia duduk senyap macam tu. Bila imun sistem kita rendah, dia akan makan hati kita sikit-sikit. So, di samping makan hati, dia juga akan menyebabkan keradangan. Dan kita nampak, saya ada baca, dia boleh meningkatkan risiko coronary artery disease, CAD ni, ataupun sakit di bahagian arteri, coronary artery yang supply oksigen pada jantung kita lah, kan? Setinggi 25%, dan juga boleh menyebabkan penyakit-penyakit lain, contohnya kardiomyopati ataupun myocarditis. Ini melibatkan otot-otot jantung lah, keradangan otot jantung. So, semua ini juga boleh efek. So, kepada mereka yang positif hepatitis C, so pastikan jangan biar macam tu saja. Pastikan anda jaga anda punya gaya hidup sihat. And then dapatkan rawatan. Sekarang dah ada rawatan di hospital yang efektif untuk hepatitis C. So sila dapatkan rawatan yang berkenaan. Okay, right. So itu faktor keempat. Bagaimana faktor kelima? Ini kadang-kadang ramai orang terbabit ni. Ramai orang terbabit ni. Faktor kelima ni apa dia? Berdengkur. Tidur berdengkur. Ataupun yang lebih teruk, bukan saja berdengkur, dia jenis apa yang kita panggil sebagai sleep apnea. Sleep apnea ni apa? Dia tidur, berdengkur tu berdengkur lah, tapi akan sampai satu masa tiba-tiba nafas dia berhenti tau. Okay? Dia stop bernafas selama mungkin 10-20 saat. Lepas tu dia nafas balik. Ini mungkin anda tengah tidur tak perasan lah. Cuba tanya partner anda ataupun sesiapa yang tengok anda tidur lah kan. Kalau corak anda macam tu, kita panggil sleep apnea. Dan ini sebenarnya bahaya, kerana apabila anda berhenti bernafas, ini akan mengurangkan kandungan oksigen. Dan of course, apabila kurang kandungan oksigen dalam darah kita, apa yang berlaku? Stres hormon akan keluar. Dan kalau ni berlaku setiap malam, wow, dia akan meningkatkan tekanan darah. Nombor 1, akan menyebabkan degupan jantung dah tak betul. Nombor 2, boleh meningkatkan risiko stroke dan juga lemah jantung. Di samping itu juga boleh menjadi mengkait dengan apa? Kencing manis, dengan darah tinggi, dengan obesiti dan juga dengan stroke. Dan untuk sakit jantung,
dia boleh meningkatkan 5 kali ganda risiko sakit jantung. So apa yang anda boleh buat kalau yang selalu tidur berdengkur tu, tidur sideways. Tidur sunnah tu lah, jangan tidur terlentang, jangan tidur terlingkup macam tu. Tidur sideways. Okey, tidur sunnah Nabi. Kan? Sunnah tu ada dia punya orang kata manfaat tu. Okay, right. So itu yang kelima, tidur berdengkur ataupun sleep apnea, ataupun tidur yang tiba-tiba berhenti bernafas, tiba-tiba terkejut. Macam tu. Okay, right. So seterusnya apa dia? Nombor 6, carta nombor 6 ialah ni khusus bagi wanita lah. Khusus bagi wanita apabila mereka mencapai menopause. Menopause ni maksudnya hormon wanita dah tak keluar lagi lah, kan? Menopause awal. Kalau mereka mencapai menopause awal, maksudnya mereka mencapai usia menopause mereka kurang daripada 46 tahun, ini boleh meningkatkan risiko sakit jantung 2 kali ganda berbanding dengan mereka yang menopause setelah usia 50-an macam tu. Sebab usia menopause ni kadang-kadang seorang 55 tahun menopause. Tapi ada juga yang kadang-kadang terawal, maksudnya kurang daripada 46 tahun. Ini juga satu risiko. Kenapa? Kerana hormon estrogen ni anugerah Allah. Hormon estrogen ni memelihara kesihatan jantung anda sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok ramai yang sakit jantung ni di kalangan lelaki. Sebab diorang tak ada hormon estrogen. Wanita dilindungi oleh hormon estrogen waktu-waktu muda lah. Tapi lepas menopause, risiko sakit jantung mereka sebenarnya dah sama macam lelaki. Okay? Right. So, menopause awal pun adalah satu risiko untuk sakit jantung. Kemudian apa lagi? Mereka yang kurang tidur 6 jam sehari. Ramai kita terbabit kot. Kadang-kadang kita tak perasan tidur 5-6 jam, rasa okey. Tapi sebenarnya kalau benda ni berlaku secara berterusan, dia adalah satu risiko faktor untuk mendapat serangan jantung. Bukan itu saja, dia juga boleh meningkatkan tekanan darah, boleh menyebabkan kolesterol tu menyumbat, boleh menyebabkan obesiti dan juga kencing manis. So banyak. So sebab tu Allah dah bagikan anda untuk tidurlah. Itu aja. Right. So tidur pastikan mencukupi, paling cantik kalau boleh tidur antara 7 hingga 8 jam. So itu adalah tempoh tidur yang sihat. Okay? Right. So tidur harus mencukupi, dan tidur yang tak cukup ni sebenarnya boleh menyebabkan keradangan kronik. Keradangan kronik ni maksudnya keradangan yang berterusan, dan ini akan menyebabkan tindak balas dalam badan kita, yang kita panggil sebagai stres oksidatif. Apa benda dah doktor ni cakap. Okey, stres oksidatif ni maksudnya dia akan meningkatkan risiko salur darah kita sumbat dek kolesterol tu. Okey, kolesterol ni bagus, tapi kalau ada keradangan kronik dia tak bagus. Okey, right. Sebab tu tidur pastikan cukup. Sebab waktu tidur ni macam-macam akan berlaku tau. Salah satu otak kita akan merembeskan hormon melatonin, yang sebenarnya hormon yang akan repair balik segala keradangan yang berlaku, kerosakan yang berlaku hari-hari sebelumnya. Bayangkan kita tidur tak cukup, habis hormon tu keluar pun tak cukup, habis macam mana dia nak repair? So kalau berterusan benda ni berlaku, dia tak boleh nak repair sebab badan kita rosak. So tidur harus cukup. Okay, right. So seterusnya nombor 8. Ini saya boleh kaitkan dengan nombor 8 yang nombor 9 ni, saya boleh kaitkan dengan stres. Saya dah katakan stres yang berterusan itu tak baik. So apa stres itu? Antaranya seperti hidup yang lonely lah. Lonely ni maksudnya kesunyian, kan? Yang lonely ni. Okay. So mereka jangan lonely duk berkurung dalam bilik lah. Mereka cuba cari hobi, cuba cari satu kaedah bela binatang peliharaan ke, ataupun senaman, ya. Jangan lonely sebab bila lonely sangat ni kadang-kadang dia datang depression, dan benda ni boleh menyebabkan stres. Okey. Dan faktor ke-9 ialah apabila ada masalah rumah tangga. Ni kadang-kadang orang tak perasan. Yalah, tiap hari duk bertengkar je, tiap hari duk pasang muka saja, ada saja salah, ada saja tak puas hati antara pasangan, kan. Ini pun akan meningkatkan stres hormon, dan stres hormon bila meningkat, of course akan menyebabkan keradangan kronik, dan ini berkait rapat dengan permasalahan ataupun sakit jantung. Okay, right. Sebab tu kalau boleh kita kena kawal perasaan marah kita.
Marah sekali-sekala tak apa. Jangan marah asyik hari-hari duk bertengkar, hari-hari duk marah kan. Ini tak sihat untuk jantung anda. So, sila kawal. Right. So, apa lagi? Nombor 10 ialah, ini pun saya rasa ramai juga terbabit ni kan. Perut boncit. Aduh. Kalau boncit sikit-sikit tu rasa okey dah kot. Tapi kalau boncit terlebih, terlajak tu, ini pun problem. Sebab kita tahu perut boncit ni kadang-kadang dia boleh berkadaran dengan visceral fat ataupun lemak yang ada dalam perut, dalam rongga perut kita ni. Visceral fat ni dia adalah lemak yang aktif tau. Dia akan sentiasa merembeskan sejenis ejen keradangan yang kita panggil sebagai adipocytokinin. Okey. Dan ialah ejen keradangan dia akan buat apa? Dia akan menyebabkan keradangan kronik. Keradangan kronik akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif akan menyebabkan perubahan-perubahan di salur darah hingga menyempitkan salur darah. Dan ini akan sudah tentu mempengaruhi kesihatan salur darah koronari pada jantung anda. So, berapa ukur lilit perut yang boleh diterima untuk lelaki? Saya tengok yang Asia ni kurang sikit banding dengan Mak Saleh. Okay. Lelaki di Asia ni jangan lebih daripada 35.5 inci. Cuba ukur perut masing-masing. Tapi lebih kurang kalau seluar anda tu saiz bawah daripada 35, tapi tak ada saiz 35 kan. Okey lah, kalau bawah 36 tu kira boleh diterima lah. Jangan 36 ke atas, okey. 38 dah ada masalah kan. Wanita 31.5 inci. So anda paling elok ialah 31 tu dah dekat depan sangat tu. Eloknya bawah 30 tu cantik kan. So pastikan perut anda tidak boncit. Dan saya dah ceritakan minggu lepas ataupun beberapa minggu yang lepas tentang perut boroi ni, macam mana nak kuruskan perut. So antara kaedah yang kita showkan ialah senaman secara istiqomah dan lakukan puasa ataupun juga boleh buat IF, intermittent fasting. So, right. So itu satu masalah yang mana kita dapati bahawa perut boncit ini boleh meningkatkan bukan saja risiko untuk kena heart attack, muncit pula. Untuk heart attack, tetapi juga boleh meningkatkan risiko dapat heart attack kali kedua, ketiga, keempat. Ada selalu orang kata kalau dah kena ketiga kali, keempat tu dah kan. So, mereka-mereka yang ada perut boncit dan kena heart attack, pastikan langkah yang anda harus buat ialah apa? Kuruskan perut lah. Lepehkan perut tu. Kalau tidak, risiko anda untuk kena heart attack kali kedua tu semakin tinggi. So, ini yang semakin membahayakan badan. Okay? Right. So, apa lagi? Masalah ini saya rasa semua orang buat waktu MCO ni. Masalah layan TV. Kan? Layan TV. So, ada satu kajian menunjukkan mereka yang layan TV 1 jam sehari tanpa bangun-bangun ni, mereka akan meningkatkan risiko sakit jantung sebanyak 20%. Wow, tinggi tu. Sejam aja. Kita tengok movie sejam setengah kan. Kena layan Netflix. Daripada satu siri sampai habis ni tak puas hati. Terus nak masuk siri kedua, siri ketiga, siri keempat. Lama-lama 6 jam duk terpaku depan TV. Aduh. Masalah kalau macam tu. So, layan TV ni lebih berkait kepada keadaan badan kita yang duduk, tak gerak-gerak. So, sebenarnya ada satu kaedah yang paling sihat. Kalau anda duduk, tak kira lah layan TV ke duduk kat mana-mana ke, setiap kali ataupun setiap 30 minit anda duduk, cuba bangun, berdiri, jalan 3 minit, duduk balik. Yelah, macam saya ni kan. Kalau duduk, sekejap lagi saya akan berjalan, pergi pusing kejap, lepas tu datang duduk balik. Lebih kurang macam tu lah. Jangan asyik duduk berpanjangan. So ini memang dia akan kacau dan boleh meningkatkan risiko sakit jantung. Dan saya katakan, mereka yang layan TV sejam sehari, setiap hari, boleh meningkatkan risiko jantung secara berpanjangan boleh meningkatkan risiko sakit jantung sebanyak 20%. Tinggi tu. 2-3 hari lepas saya dikunjungi oleh Datuk Aflin Syauqi. Dia ada bagi tips macam mana nak kuruskan badan sambil tengok TV. Nak tahu tak? Okey, menarik. So, apa yang dia katakan oleh beliau, dia kata kalau tengok TV, bila time dia keluar iklan saja, anda terus bangun, berlari setempat.
Berlari macam kita exercise tu, berlari setempat. Berlari setempat. Habis iklan, duduk balik tengok TV. Kan? Bila iklan aja, anda bangun balik, berlari setempat. Kan? Kaedah ini anda boleh lakukan sehat. Bagus sebab dia melancarkan darah, dia menyebabkan jantung anda mengepam, dan ini orang kata cardio exercise lah. Kan? Di samping tu boleh menguruskan badan. Siapa kata tengok TV tak boleh kurus? Ayat dia. Okay. Right. So sebenarnya tengok TV boleh kurus, tapi buat cara tu lah. Bila iklan saja, bangun, berlari setempat. Kita jogging kan. Habis iklan, duduk balik, relax, tengok TV. Iklan, bangun balik, jogging. Okay, habis, duduk balik. Kalau buat macam tu, insya-Allah bukan saja anda happy tengok TV, anda pun boleh kurus badan, anda punya jantung pun akan happy sekali, kan? Right. So, itu adalah tips bagaimana nak tengok TV. Ingat, bila iklan, bangun. Jangan bila iklan, capai makanan. Masa tu lah nak capai apa benda, snacks inilah, itulah. Buka tempayan pula, buka balang isi keropok lah, apa benda semua kan. Jangan. Waktu iklan tu ada bangun, berlari setempat. Okay. Dan, okay, apa lagi? Nombor 12. Tadi saya cakap nombor 11 kan. Nombor 11 tu maksudnya layan TV ataupun duduk terlalu lama. Okay, setiap hari secara berterusan. Dan nombor 12 ialah, tadi saya cakap senaman bagus, tapi kalau mereka yang melakukan senaman terlajak ni, maksudnya terlajak senaman, orang senam sekejap aja, tapi tiap-tiap hari dia bersenam dengan badan yang tak condition tu. Okay, dia asyik bersenam saja. So ini kadang-kadang juga boleh meningkatkan stres. So dia perlu ada rest day, apa benda semua. So sebenarnya senaman terlajak pun tak begitu sihat. Terlajak saya kata terlajak. So senaman yang elok, okay, dia taklah terlalu, orang kata, menyebabkan stres. Bagi saya, lari yang kita terpaksa bertindak macam lari maraton tu, itu bagi saya dia menyebabkan kita stres, kan? Sebab kita lagi dah penat-penat tu, kita nak habiskan tu, kita cakap okey, sikit lagi. So itu sebenarnya kita pressurekan badan kita untuk habiskan perlumbaan kan. So setiap kali kita pressure kita punya badan untuk membuat sesuatu yang secara berterusan, ini akan meningkatkan hormon apa? Hormon stres. Nah, hormon stres meningkat, samalah dia akan menyebabkan meningkatkan risiko sakit jantung. Sebab tu kalau orang yang nak senaman, nak mula senaman, pastikan senaman anda secara progresif. Jangan bagi terkejut macam tu, tiba-tiba out of the blues, orang kawan-kawan ajak anda masuk maraton, anda pun masuk. Eloklah, kawan menang maraton, anda menang masuk hospital. Okay, hati-hati. Okay, senaman kena start slow and progressive. Okay, so itu faktor ke-12, iaitu senaman terlajak. Okay, right. Dan apa dia faktor ke-13? Ini tentang gaming juga, tentang orang kata game lah kan, tapi ini online gaming. Okay, right. Sekarang ni saya tengok ramai muda-mudi terlibat dengan online gaming. Dan kalau online gaming ni dilakukan sekejap-sekejap tak apa, tapi ramai yang bila dah start online gaming ni, dia dah macam addicted. Addicted ni maksudnya dah ketagih. Sekejap nak gaming. Ada kajian yang menunjukkan mereka yang suka ataupun addicted ataupun sentiasa main online gaming, terutamanya game yang violent, game yang orang kata yang tembak-tembak orang pula, yang asyik bergaduh juga, yang yang dusum-dusum tu. Okay, right. So ini boleh meningkatkan heart rate ataupun kadar jantung kita, dan juga boleh meningkatkan sistolik ataupun tekanan darah sistolik yang bahagian atas tu lah. Yang 120 tu kan, 100 tekanan darah 120, bawah 80. Tapi yang bawah ni kita panggil diastolik, yang atas tu sistolik. So dia boleh meningkatkan tekanan tersebut. Dan di Australia ada kajian yang menunjukkan 3 kanak-kanak yang meninggal akibat online gaming. Bahaya tu kan. Dan saya just ambil seorang je lah kanak-kanak ni, yang mana dia merupakan kanak-kanak berusia berapa? 10 tahun. Aduh. Kanak-kanak berusia 10 tahun yang main. Dan ini kajian ni dikeluarkan dalam New England Journal of Medicine. Okay. Seorang kanak-kanak 10 tahun yang main online gaming yang lama, dan game dia tu lebih kepada game yang violent lah. Okay. Dan dia mengalami masalah jantung laju. Mula-mula pengsan, lepas tu bangun, bawa ke hospital. Lepas tu
meninggal dunia. Sebab apa? Dia kena ventricular fibrillation. Ini memang sejenis arrhythmia yang begitu fatal kepada jantung kita kalau kita tak ambil tindakan apa. Kalau ke hospital dia ada yang charge tu kan, loncat badan-badan tu kan. Tapi mana nak, kalau tak sempat sampai hospital, habislah. Kalau kat hospital mungkin dia boleh guna pacemaker tu dia panggil kan. Okey. Pacemaker pula. Apa nama? Pacemaker tu yang orang pasang silap. Tu yang yang charge apa nama? Yang membuatkan badan terkejut tu. Kan? Okey, saya pula terlupa istilah dia. Okey, sorry. Tapi apa yang saya cakap, kalau anda main online gaming lama sangat, especially game yang violent, vicious, okay, tembak-tembak orang, tumbuk-tumbuk orang, ini boleh meningkatkan stres dan juga boleh meningkatkan rhythm jantung, boleh meningkatkan systolic hypertension dan akhirnya boleh menyebabkan kesihatan jantung terjejas. Okey, so dah 13 saya dah katakan. So nak main game boleh, tapi pastikan ia terhad, jangan main terlalu lama. Okey, so ini semua akan mempengaruhi masalah jantung anda. So kita tahu salah satu penyakit kronik, penyakit serangkai, antaranya diabetes ataupun kencing manis. Kencing manis ni lebih daripada 50% pesakit kencing manis akan meninggal dunia disebabkan oleh masalah jantung. Okey, so itu satu permasalahan yang utama bagi pesakit kencing manis, bukan saja potong kaki, kena dialisis, buta mata dan sebagainya. So bagi anda yang nak tahu lebih lanjut tentang kencing manis ataupun diabetes, saya ada satu page, Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Type dekat search tu Hidup Bahagia Tanpa Diabetes, klik join. Okey, dalam grup tersebut ada beratus-ratus video yang kita dah sediakan yang khusus menerangkan bagaimana untuk mengatasi ataupun nak kontrol, nak memahami apa sebenarnya itu diabetes. Dan ada kaedahnya, kalau anda lakukan secara istiqamah, insya-Allah boleh melegakan mereka, malah boleh reverse kencing manis. Kita ada formula dia, 11 langkah yang kita dah ketengahkan. So, why not? Kalau rasa-rasa nak tahu lebih banyak info tentang diabetes, kencing manis, okay, ingat 3.9 juta rakyat Malaysia kencing manis tahun 2019 punya statistik. Okay, sila join Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. So, itu saja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. So, salam sihat daripada saya. Senyum ceria selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SKV, care for you.